Saya dalam perjalanan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ni kerana ada kes contempt of court yang mana Peguam Negara telah menuduh kononnya saya menghina mahkamah. Pagi ni sepatutnya saya tak datang pun tak apa sebab Peguam Negara atau pihak Peguam Negara mereka mahu membuat pendengaran ini atau menghadap hakim secara ex parte atau secara satu pihak. Ini dah kali ketiga mereka pergi mahkamah tak bagi tahu saya atau tak bagi tahu peguam saya. So mereka buat secara ex parte. So mereka kata ini mengikut kaedah-kaedah yang ditentukan oleh mahkamah ke sebagainya lah. Mereka kata macam itu. Tapi sebenarnya ini atas budi bicara saja. So mereka boleh membenarkan pendengaran ini dibuat secara semua pihak lah. Walaupun mereka tak bagi saya datang, tapi saya datang jugalah. So sebab ini pada saya mereka nak masukkan saya dalam penjara, tapi tak nak bagi saya dan peguam saya datang. So macam mana ni? So sebelum ini saya telah mengkritik 3 orang hakim berkenaan kes Datuk Seri Najib. Saya kata ketiga orang hakim ni iaitu Hakim Nazlan, Tengku Maimun dan juga Colin Sekira tidak sepatutnya menjadi hakim kepada kes tersebut sebab mereka terlibat mereka atau keluarga mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kes tersebut. Saya buat komen macam Hakim Nazlan ini dia pernah jadi peguam kepada Maybank dan Maybank terlibat secara langsung dalam penubuhan SRC. So saya kata macam mana pula Hakim Nazlan ni boleh jadi hakim kepada kes SRC Datuk Najib sedangkan dia pernah jadi peguam kepada Maybank dan pada ketika itu Maybank terlibat dengan SRC. Dia adalah penasihat Maybank atau peguam Maybank lah pada ketika itu. So sepatutnya dia telah mengasing atau mengundurkan diri lah. Dan Tengku Maimun masa kes Datuk Najib ini pergi ke Mahkamah Persekutuan, dia telah jadi ketua kepada panel Mahkamah Persekutuan tu yang membuat keputusan akhir. Padahal peguam Datuk Najib telah buat submission supaya Tengku Maimun ini recuse herself atau mengasingkan diri, mengundurkan diri sebab suami Tengku Maimun ni pernah membuat komen-komen negatif terhadap Datuk Najib. So ini last sekali penghakiman di Federal Court dan kita minta Tengku Maimun supaya mengundur diri tapi dia tak undur diri. Dan Colin Sekira, saya buat komen yang menjadi hakim kepada kes Datuk Najib dalam kes 1MDB ini, dia pernah menjadi rakan kongsi kepada saksi 1MDB atau dalam kes 1MDB dan saksi ini adalah peguam kepada 1MDB, Jasmine Lu. So macam mana pula Colin Sekira ni boleh jadi hakim pada kes 1MDB padahal dia dulu adalah pernah jadi rakan kongsi kepada peguam 1MDB pada satu masa. Sebab tu saya suruh dia recuse. Dan dalam kes Colin Sekira ini, Jasmine Lu ini, nama Jasmine Lu telah disebut di dalam submission, affidavit, pendengaran di mahkamah dan sebagainya sebanyak 600 lebih kali kepada dalam pendengaran kes inilah, sama ada secara bertulis atau di hadapan Hakim Colin Sekira selama 4 tahun lebih sejak dia jadi hakim, tapi dia tak pun bagi tahu perkara ini. So recently aja, dalam beberapa bulan lepas tak salah saya, yang bila Jasmine Lu ini nak dipanggil sebagai saksi, barulah dia bagi tahu. Dia kata dia pernah kenal Jasmine Lu ni sebab Jasmine Lu pernah jadi partner dalam satu firma undang-undang. So sebab itu kita kata dia tak sepatutnya jadi hakim dalam kes itu. So saya telah membuat teguran. Saya kata mereka ini tak boleh lah macam ini. Dia tak boleh, tak sepatutnya jadi hakim sebab rakyat lihat kalau ada perkara elemen-elemen macam ini, maka ada kegusaran terhadap keputusan yang dibuat tersebut. So bila rakyat tak percaya kepada sistem
kehakiman ini, bila hakim itu ada terlibat tapi dia masih jadi hakim, so ini akan menimbulkan rasa was-was terhadap keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim ini yang kita tak nak. So bila rakyat was-was dengan keputusan-keputusan ini, mereka juga was-was tentang sistem kehakiman. Bila dia was-was kepada sistem kehakiman kita, maka undang-undang sukar untuk ditegakkan. So saya buat teguran-teguran ini sebab saya nak mereka perbetulkan keadaan ini supaya kita boleh jaga integriti dan credibility sistem kehakiman. Tapi apa yang berlaku, bila saya buat teguran ini, saya pula telah dituduh menghina mahkamah oleh Peguam Negara, dan Peguam Negara nak penjarakan saya pasal hal ini. So bila kita tegur perkara ini, orang yang menegur tu pula Peguam Negara nak sumbat dalam penjara, walaupun tidak ada mereka telah tuduh saya konon saya menghina mahkamah dan saya scandalizing the judiciary, itu ayat yang dipakai oleh Peguam Negara, menimbulkan rasa kononnya saya telah menghakis kepercayaan rakyat kepada sistem kehakiman. Mereka tuduh saya begitu, walaupun tidak ada satu pun laporan polis dibuat terhadap saya. So Peguam Negara ni di bawah eksekutif, di bawah Perdana Menteri, di bawah kerajaan lah. So kerajaan dan Peguam Negara nak sumbat saya dalam penjara. So saya akan lawan perkara ini tuan-tuan, sebab kita kena memelihara sistem kehakiman supaya persepsi rakyat terhadap sistem kehakiman ini bagus dan bersih lah. So tidak boleh ada was-was walaupun sekelumit pun. So pada saya, kalau hakim-hakim yang saya sebut tadi bertindak sedemikian, ini akan menimbulkan rasa was-was kepada keputusan-keputusan mereka dan sistem kehakiman. Ini yang menjadi masalah. So perkara ini perlu dibetulkan supaya sistem kehakiman tu dilihat adil. So ini yang sepatutnya mereka buat, bukannya bila ditegur sikit nak sumbat orang dalam penjara. So sebab itu saya akan lawan perkara ini, sebab saya nak pelihara sistem kehakiman kita. So itulah saya akan lawan, dan kita kena berani, kena benar lah tuan-tuan, dalam bila kita nak buat reform betul-betul. So ada cabaran-cabarannya, dan insya-Allah kalau kita sabar dan istiqamah, Allah SWT akan bantu kita.